Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan serambi ilmu online, iaitu pengajian ilmu tasawuf dengan kitab iaitu Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada juz 2 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tentang adab-adab bab kedua, adab-adab berkahwin. Tepatnya muka surat 94 juz 2 bagi cetakan terbitan Syekh Ustaz Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Perempuan-perempuan yang tidak boleh berkahwin dengannya. Ini membahas tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh berkahwin dengannya, atau dipanggil dengan mahram. Bukan muhrim, mahram. Mahram ni perempuan yang diharamkan untuk berkahwin dengannya. Kalau muhrim, orang yang memakai ihram. Tuan-tuan puan-puan, kalau pergi ke Mekah, Madinah, kan? Kalau naik flight, turun dekat Jeddah. On the way nak turun Jeddah, dari Jeddah nak ke Mekah lah maksud dia. On the way nak ke Jeddah, kita pakai ihram dulu. Lepas tu kalau koma kat Malaysia, koma dah pakai kain ihram siap-siap dah. Kan? Dah pakai kain ihram kat dalam kapal terbang. Belum sampai Jeddah lagi, dalam on the way tu kita pasang niat ihram, contoh dia. Sebab kita nak masuk Mekah terus daripada timur. Kadang-kadang dari timur tu Iraq ke situ kan. Kat situ kita dah pasang niat, adalah dia orang akan bagi tahulah misalannya. Tapi kalau turun kat Madinah, pakai ihram ketika di Bir Ali. Dari Bir Ali, kita turun Madinah, kita dah jalan Madinah habis, kan? Kita semua, kita jalan nak menuju ke Mekah Al-Mukarramah, kita akan lalu Bir Ali. Di Bir Ali itu kita pasang niat pakai ihram. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu dia kata, adapun hal perempuan yang dipilihi, tapi yang ini mahram, perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Adapun hal perempuan yang dipilihi di dalam perkahwinan itu, maka iaitu bahawa disyaratkan jangan ada perempuan itu hamba orang. Tak boleh. Jika kuasa laki-laki itu memberi isi kahwin akan perempuan yang merdeka serta tiada takut zina. Dan lagi diisyaratkan jangan ada perempuan itu yang diharamkan sebab nasab atau sebab sepersusuan. Kerana yang diharamkan daripada sepersusuan itu seperti yang diharamkan dengan nasab. Ni. Jadi yang diharamkan sepersusuan itu sama dengan diharamkan dengan nasab. Jadi ini nama dia radha'ah. Dalam bahasa Arab biasanya dipanggil dengan radha'ah. Radha'ah itu hukum hakam berkaitan perempuan atau lelaki yang sepersusuan, dia dianggap adik-beradik mahram, seperti mahram nasab. Sebab tu hati-hati kalau ada radha'ah di kalangan tuan-tuan dan perempuan dengan yang lain. Maksud dia, contoh dia, kesian ada neighbor dapat anak, lepas tu neighbor tu tak dapat nak menjaga bayi tersebut sebab dia kerja. Kan? Akhirnya diupahlah atau dimintalah bantuan neighbornya.
tetangga dia, jiran dia untuk menyusui anak tersebut. Untuk menyusui anak tersebut. Kerana si ibunya terpaksa pergi. Contoh dia. Maka anak yang disusui oleh ibu itu adalah adalah nanti menjadi adik-beradik mahram sepersusuan. Ini contoh dia. Haram berkahwin itu haram. Kerana yang diharamkan daripada sepersusuan itu seperti yang diharamkan dengan nasab. Dan lagi disyaratkan jangan ada perempuan itu yang diharamkan dengan musaharah. Dia jangan pula diharamkan kerana musaharah mertua. Contoh dia, seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan. Maka lelaki itu menjadi menantu kepada si ibu. Kepada perempuan tersebut. Sampai bila-bila dia tak boleh kahwin dengan mak tersebut. Sebab dia dah berkahwin dengan anak tersebut. Contoh dia. Dan dia tidak batal wuduk. Musaharah. Dia sentuh isteri dia batal. Tapi dia sentuh mak dia atau dipanggil dengan mertua dia tu. Mertua dia tu dia tak batal wuduk. Kerana adalah yang diharamkan akan berkahwin yang tersebut dalam Al-Quran itu ada 3 perkara. Kerabat yakni pertama kerabat yakni nasab. Yang kedua itu adalah radha' yakni sepersusuan. Yang ketiga adalah musaharah yakni berambil-ambilan. Maksud dia menantulah. Contoh dia. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Okey. InsyaAllah. Lalu disebut di sini. Adapun sebab kerabat yang diharamkan berkahwin dengan dia itu iaitu 7 orang. Kerabat yang diharamkan berkahwin dengan dia itu iaitu 7 orang. Pertama, ibu dan nenek jikalau terkeatas sekalipun. Sama ada dari pihak ibu atau dari pihak bapa. Jadi kerabat diharamkan berkahwin dengan dia itu ada 7 orang. Ibu, nenek. Kan? Yang kedua, anak dan cucu. Jikalau terkebawah sekalipun. Ada cucu daripada anak laki-laki atau daripada anak perempuan. Yang ketiga, saudara sama ada ia saudara seibu bapa. Jadi syakik. Dipanggil akhun syakik. Kan? Mak bapak sama atau saudara sebapa atau saudara seibu. Contohnya, ibu ini dia kahwin dengan lelaki dapat anak. Lepas tu dia bercerai. Lepas dah bercerai, si ibu ni kahwin pula dengan lelaki lain dapat anak. Maka anak ibu ini dengan suami yang ini, dengan anak dengan ibu ini, suami dengan ini, 2 orang ni adalah adik seibu. Ataupun contoh lain sebapa. Kan? Misalan dia. Ini adik-beradik. Adik-beradik tiri ni. Adik tiri, kakak tiri, abang tiri. Ini haram untuk bernikah sesama mereka. Kerana mereka dianggap masih adik-beradik. Okey. Keempat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Anak saudara laki-laki dan cucu daripada saudara laki-laki. Dan jikalau terkebawah sekalipun, sama ada ia daripada saudara seibu bapa atau daripada saudara sebapa atau daripada saudara seibu. Jadi keempat ini anak saudara laki-laki dan cucu daripada saudara laki-laki. Dan jikalau terkebawah sekalipun, sama ada ia daripada saudara seibu bapa atau daripada saudara sebapa atau daripada saudara seibu. Yang kelima, anak daripada saudara perempuan dan cucu daripadanya. Dan jikalau terkebawah sekalipun, sama ada daripada saudara ibu bapa sebapa atau daripada saudara sebapa atau daripada saudara seibu. Keenam,
saudara bapa atau saudara datuk, yakni perempuan dan jikalau terkeatas sekalipun. Ketujuh, saudara ibu atau saudara nenek, yakni perempuan dan jikalau terkeatas sekalipun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan di sini, adapun radha'. Radha' ini adalah sepersusuan yang diharamkan berkahwin dengan dia itu, maka iaitu 7 pula, ada 7 perkara seperti yang diharamkan dengan nasab itu. Pertama, ibu radha', mak tu sendiri, dan nenek radha', mak kepada ibu yang menyusui tadi, atau nenek radha'. Dan jikalau terkeatas sekalipun, naik sampai ke atas, sama ada nenek itu dari pihak ibu radha' atau dari pihak bapa radha'. Ini pun sama. Kedua, anak radha', anak sepersusuan. Ni dia, tuan-tuan. Anak radha' dan cucu radha'. Dan jikalau terkebawah sekalipun, adik-beradik lah nanti, sama ada cucu itu daripada anak radha' laki-laki atau daripada anak radha' perempuan. Ketiga, saudara radha'. Maka barang siapa menyusu kepada seorang perempuan, maka segala anak perempuan itu sama ada yang bersama-sama menyusu dengan dia atau itu atau yang di atasnya atau yang di bawahnya, maka sekalian itu jadi saudara. Keempat, anak saudara radha'-nya, yang laki-laki dan cucu saudara radha'-nya itu, dan jikalau terkebawah sekalipun. Kelima, anak saudara radha'-nya yang perempuan dan cucu daripada saudara radha'-nya itu, dan jikalau terkebawah sekalipun, turun ke bawah sekalipun. Yang keenam, saudara bapanya radha' dan saudara neneknya radha', yang laki-laki dan jikalau terkeatas sekalipun. Okey. Yang ketujuh, tuan-tuan Muhammad, saudara ibunya radha' dan saudara neneknya radha' yang perempuan dan jikalau terkeatas sekalipun, kerana sekaliannya itu seperti yang diharamkan di dalam nasab itu, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhramu minar radha'i ma yuhramu minal wiladati wa fi riwayatin minan nasabi, yang bermaksud diharamkan berkahwin daripada radha' itu barang yang diharamkan daripada wiladah, dan pada satu riwayat barang yang diharamkan daripada nasab. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Syahadat dan Muslim dalam kitab Ar-Radha' atau dalam bab Ar-Radha'. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan disyaratkan haram radha' itu, iaitu bahawa menyusu kanak-kanak yang umurnya itu kurang daripada 2 tahun dengan 5 kali menyusu pada adat kepada seorang perempuan. Okey. Adapun musaharah yang diharamkan berkahwin dengan dia itu, maka iaitu 4 orang. Jadi musaharah yang diharamkan berkahwin dengan dia itu, maka iaitu 4 orang. Ada 4 orang musaharah yang diharamkan berkahwin dengan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi pertama, ibu isteri dan neneknya, dan jikalau terkeatas sekalipun, sama ada daripada nasab atau daripada radha', sama ada isteri itu telah dijima' atau belum dijima', mertua tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi kalau yang anak dia lain. Kedua, anak isteri yang telah dijimaknya. Bersalahan jika isterinya itu belum dijimaknya, lalu ditalaknya, maka anak isterinya itu harus berkahwin dengannya. Jadi haram kerana musaharah kalau berkahwin, seorang lelaki kahwin dengan perempuan muda contoh dia.
maka automatik walaupun belum jima, belum consumption marriage, belum consume the marriage, maka si ibunya, mertua itu adalah mertua kan, itu dah diharamkan untuk dah dianggap musaharah. Ibu mertua tu dah dianggap musaharah, sentuh tu tak batal wuduk. Dari wal hadra hafizakumullah. Tapi kalau si lelaki itu kahwin dengan ibu dia, contohnya si lelaki ini dia kahwin dengan janda, yang dah ada anak perempuan. Anak perempuan tu dah besar sebenarnya, tapi dia tak pernah tengok. Lepas akad nikah kahwin, contoh dia, sekali dia nampak anak perempuan dia, contoh dia. Lepas tu ditawarlah, daripada kau kahwin dengan aku yang dah tua ni, kau kahwin dengan anak aku. Contohlah ni, nak bagi surah saja, gambaran sahaja. Maka dia pun bercerai dengan si ibu tadi, si perempuan yang tua tadi, yang si janda tadi, contoh dia. Dan qablal jima'i, sebelum jima', maka halal untuk dia berkahwin dengan anak dia. Anak dia. Dia kahwin dengan anak dia. Ni yang kedua tadi. Tapi kalau ba'dal jima', setelah consume marriage, dah bila dia dah consume the marriage, maka dia dah ba'dal jima', maka haram untuk dia menikahi anak tersebut, anak tiri dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni yang ketiga, isteri bapanya. Isteri bapanya dan isteri neneknya atau gundik daripada keduanya itu, dan jikalau ke atas sekalipun. Jadi isteri bapanya pun tak boleh, kan? Sama ada neneknya itu dari pihak bapa atau dari pihak ibu. Sama ada ia daripada nasab atau daripada radak. Ni. Keempat, isteri anak dan isteri cucu, dan jikalau terkebawah sekalipun, sama ada ia daripada anak nasab atau daripada radak. Daripada anak nasab atau daripada radak. Dan demikian lagi haram berkahwin daripada pihak menghimpunkan atau memadukan itu dengan saudara isteri. Haram juga. Contoh dia kahwin adik-beradik. Dia kahwin nikah husrar, dia panggil. Nikah. Saya lupa nama Arab dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak boleh. Contohnya ada adik-beradik, kakak dengan adik perempuan, dua-dua cantik. Si laki ni kata nak kahwin dengan kakak dia dengan adik dia, digabungkan sekali. Tak boleh menghimpunkan dengan saudara isterinya. Tapi kalau apa dia panggil, salin tikar, orang Perak panggil, kan? Salin tikar ke apa dah saya lupa. Salin tikar tu, kalau tak salah, dah lupa lah. Dia kahwin dengan perempuan ni. Perempuan ni kakak, dia ada adik. Bila dah kahwin, tiba-tiba mungkin si kakak ni sakit dan meninggal dunia. So, lelaki ini dah ada anak semualah. Nenek dia kata, atau mertua dia kata, kalau kau kahwin dengan perempuan lain lepas ni, takut cucu aku ni dianiaya oleh isteri baru kau. Contoh dia. Apa kata salin tikar lah. Saya lupa nama dia tu apa. Bahasa Melayu dia tu, kalau tak salah, salin tikar. Iaitu kau kahwin lah dengan adik dia. Kan? Contoh dia. Adik dia, misalan dia, adik dia pun belum ada yang punya. Belum ni. Boleh. Yang tak boleh dimadukan. Maksudnya digabungkan, dimadukan dua tu.
menghimpunkan dengan saudara isteri. Dan lagi haram berkahwin dengan saudara bapa isteri. Saudara bapa isteri pun haram untuk dikahwinkan. Dan saudara ibu isteri, selama ia hidup di dalam isteri kita, bersalahan itu berbeza. Jika ia kita talak 3, maka sah berkahwin dengan saudara perempuan itu. Dan jikalau belum lepas iddah isteri yang talak itu sekalipun, atau kita talak 1 atau dengan 2 talak serta lepas iddahnya, maka iaitu sah kita berkahwin dengan dia. Itu alasan dia. Hadir wal hadirat hafizakumullah. Jadi kalau dia talak raj'i, kena tunggu habis iddah. Kalau dia talak bain, maka dia tak perlu tunggu habis iddah, sebab dia tak boleh balik dah. Dan demikian lagi haram berkahwin dengan isteri yang ditalak 3 melainkan dengan muhallil. Jadi kalau ada isteri, auzubillah min zalik, yang telah ditalak 3 misalan dia, kalau dia nak kahwin lagi, isteri itu kena dah berkahwin dengan lelaki lain, kan? Dan dijim oleh lelaki lain, dan lepas tu dia bercerai, baru boleh kahwin balik dengan lelaki yang asal. Ini nama dia muhallil. So dia Cina buta. Orang Melayu kata, saya lupa. Cina buta ke apa? Itu pendapat ulama juga diharamkan. Dia dikahwin dengan satu lelaki untuk dijima supaya nanti halal untuk kahwin dengan suami asal dia yang awal. Cina buta itu juga adalah salah satu perkahwinan yang dibahas oleh ulama yang diharamkan. Dalam mazhab Syafi'i, maksud dia perbuatan tersebut tak boleh. Misalan dia dalam kitab Al-Majmu' kalau tak salah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini hal perempuan yang dipilihi di dalam berkahwin. Hal perempuan yang dipilihi di dalam berkahwin. Sekarang kita nak bahas jenis-jenis perempuan yang kita pilih untuk kahwin, yang sesuai untuk kita kahwin ni. Macam mana? Lebih kurang macam itulah. Ini yang dimaksud, iaitu perempuan yang kita pilih untuk dikahwini. Sekejap 1 minit. Maaf. Puasa susah sikit nak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hal sekarang iaitu hal perempuan yang dipilihi di dalam berkahwin. Adapun hal perempuan yang disunat atau yang sunat dipilihi akan dia yang mengekalkan bertaulan dengan dia itu, maka iaitu 8 perkara. Ada 8 perkara. Hal yang pertama, perempuan yang mempunyai agama. Itu yang mukminah, yang mempunyai agama. Yang ini perempuan yang solehah, yang takut akan Allah SWT, yang mengekalkan berbuat ibadat, yang menjauhkan segala yang diharamkan, seperti sabda Nabi SAW, tungkahu al-mar'atu limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha fa'alaika bidhatid din taribat yadaka. Hadis rawahul Bukhari wal Muslim.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud, artinya dikahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan kerana eloknya dan kerana bangsanya dan kerana agamanya. Maka melazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama, nescaya untung engkau. Lalu dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha hurima maluha wa jamaluha wa man nakaha lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Rawahu Imam Tabrani. Artinya, barang siapa berkahwin akan perempuan kerana hartanya dan kerana eloknya, nescaya diharamkan akan hartanya dan eloknya itu, yakni ditegahkan akan hartanya dan eloknya itu. Dan barang siapa berkahwin akan dia kerana agamanya, nescaya direzekikan oleh Allah Ta'ala akan hartanya dan eloknya itu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan difaham daripada hadis ini bahawasanya seyukjanya bersungguh-sungguh memilih akan perempuan yang mempunyai agama kerana berkehendak dengan dia itu menolong akan berbuat ibadat dan menolong akan mendirikan agama. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kedua, sunat memilih akan perempuan yang baik perangainya. Jadi perangainya yang baik. Kerana adalah demikian itu menolong akan menyelesaikan pada berbuat ibadat. Kayak nakal-nakal. Kerana perempuan yang jahat perangainya dan jahat lidahnya itu adalah mudaratnya itu terlebih daripada manfaatnya itu. Ini. Dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu melainkan orang yang dianugerahi Allah Ta'ala daripada awliya dan solihin. Jadi zaman dulu tu dah terkenal dah. Yang namanya suami lelaki kena ada sabar dengan daripada perempuan, terutama bab lidahnya. Kerana perempuan ni laser katanya. Begini. Wallahu alam. Wallahu alam. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Masalah dia kalau zaman sekarang lah, banyak kes yang saya dengar, kalau perempuan tu tak laser, nanti suaminya kedekut dengan isteri, baik dengan kawan, baik dengan adik-beradik tak apa. Kalau baik dengan kawan tu satu hal. Lebih teruk lagi, baik dengan isteri muda tapi isteri tu tak diberi. Itu lagi teruk lagi. Wallahu alam. Sebab itu dikatakan kenapa perempuan biar mulut dia lebih laser, supaya si suami tu naklah bagi si isteri dia tu tak kedekut. Wallahu alam. Jadi kalau orang yang sabar-sabar, zaman sekarang laki-laki kalau ikut kata-kata ni zahir je lah. Kan? Gurauan dia lah. Gurau saja. Kan? Dianugerahi Allah Ta'ala daripada awliya dan solihin. Berarti suami-suami ni banyak orang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Wallahu a'lam. Kata setengah ulama Arab, la tankihu minan nisa'i sittatan, la annanatan, wala mannanatan, wala hannanatan, wala tankihu haddaqatan, wala barraqatan, wala syaddaqatan. Artinya, jangan kamu berkahwin akan perempuan yang bersifat 6 perkara. Pertama, inanah. Iaitu perempuan yang membanyakkan keluh kesah
dan membanyakkan mengadu akan halnya padahal ia sentiasa menghiasi diri akan dirinya. Maka berkahwin dengan perempuan yang demikian itu menyakiti hati lagi tiada di dalamnya kebajikan. Dia nak tu, dia susah ni, dia susah tu. Tapi okey je. Handbag pun mahal-mahal. Baju pun mahal. Penuh dengan lipstiknya, dengan semua jenis makeup dia. Emas kiri kanan banyak. Contoh dia. Ini kedua, mananah, iaitu perempuan yang banyak membangkitkan atas di suaminya dengan katanya, aku memperbuat begini-begini kebajikan kepadamu, padahal tiada ada bagimu kebajikan padaku. Sebab tu banyak lelaki enggan berkahwinlah dengan perempuan yang lebih tinggi dari segi pekerjaannya kerana takut nanti diungkit. Engkau suami laki tak guna. Aku rumah ni aku yang bayar, kereta ni aku yang bayar, ni kau duduk bawa duit aku. Padahal kau laki. Sakit tuan-tuan. Kan? Laki mesti sakit. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni lumrah lelaki. Kan? Contoh dia. Ketiga, hannanah, iaitu perempuan yang ingin kepada suami yang lain dan ingin kepada anak daripada suami yang lain. Dia kahwin dengan perempuan yang tak dicintai kerana perempuan tersebut mencintai orang lain. Cinta tepuk sebelah tangan. Kan? Bahasa Melayu dia. Cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan kahwin. Tak lama nanti perempuan tu lari cari lelaki lain. Ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So, itu hati-hati. Keempat, haddaqah, iaitu perempuan yang melihat akan tiap-tiap sesuatu. Perempuan yang melihat akan tiap-tiap sesuatu, maka ingin ia akan dia dan memberati ia akan suaminya, akan membeli akan dia. Yang melihatkan tiap-tiap sesuatu dia nak beli. Dia tengok ni, nak ni. Bang, nak tu bang. Neighbor, jiran baru beli TV besar. Bang, jiran dah beli TV besar, kita kena beli TV besar juga bang. Ayuh. Sekali jiran sebelah baru beli microwave baru. Bang, microwave dia canggih bang. Brand dia Masya Allah hebat bang. Contoh dia. Kita kena beli brand lagi tinggi dari dia bang. Kalau laki suami dapat isteri macam ni, pening pening. Zaman dulu boleh lah. Kalau zaman-zaman dulu tu, yelah ni biasanya orang sekarang panggil ni perangai macam orang kampung. Maksudnya tidak ada hadarah, tidak ada ketamadunan. Semua benda yang ditengok dia nak beli. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kita beli apa yang kita perlu sahaja. Bukan jealousy orang sebelah beli, kita nak beli. Tak. Kita beli sebab kita perlu kepada tu. Jangan membazir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Okey. Kelima. Barakah. Iaitu dua makna. Dia ada dua, barakah ni ada dua makna. Maksud dia, dia memberi dua makna. Makna pertama, bahawa adalah perempuan itu sepanjang hari melincinkan mukanya dan memperhiasi akan dirinya supaya adalah mukanya berkilat-kilat dan bergilang-gilang. Kilat-kilat dan bergilang-gilang. Dan makna yang kedua, bahawa kebanyakan ia marah atas makanan dan tiada mahu makan melainkan dengan sendirinya.
dan lagi tiap-tiap sesuatu yang dibahagikan oleh suaminya kepadanya, maka mengata ia kurang, tiada mencukupi. Tak bersyukur. Ni memang kau dah kahwin macam tu, na'udzubillah min zalik lah. Gaduh, tiap hari gaduh sana, gaduh sini. Sudah-sudahlah tu. Sebab itu di dalam Islam, berkahwin itu adalah sunnah. Berkahwin itu dianjurkan, yang disarankan, diperintahkan. Diperintahkan masuk anjuran yang kuat. Tapi bercerai sangat dibenci. Halal tapi sangat dibenci. Hanya sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Halal tapi sangat dibenci. Janganlah pula kita nak menyusahkan orang yang nak bercerai. Dia tetap halal. Ni kita kena faham. Nak tak nak bercerai itu tetap halal. Dan memang terjadi dalam keadaan tertentu. Lebih-lebih lagi kalau suami yang dapat perempuan yang macam ni. Atau perempuan yang mendapat suami yang menganiaya isteri dia. Yang tidak bertanggungjawab. Suami yang da'yus. Ni. Sekala macam tu, banyak orang kata lebih baik dia bercerai. Lebih baik dia kahwin dengan orang yang layak untuknya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Ini. Maka kalau terpaksa cerai, cerai. Tapi kahwin baik-baik, cerai kena baik-baik lah. Jangan bergaduh sakan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Na'udzubillah min zalik. Selagi boleh, kita pastikan keluarga kita keluarga yang harmoni. Sebab perceraian juga akan membawa kesusahan, permasalahan kepada anak-anak mereka. Kalau ada anak. Tak ada anak tu ringan lagi lah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keenam, syaddaqah, iaitu perempuan yang membanyakkan perkataannya, banyak cakap. Dan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, syarru khisalir rijali khairu khisalin nisa'i al-bukhlu wal-zahru wal-jubnu. Artinya yang terlebih jahat sifat laki-laki itu, iaitu yang terlebih baik sifat perempuan, iaitu 3 sifat. Bakhil, membesarkan diri, dan pengecut. Ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama, al-bukhlu. Al-bukhlu wal-zahru wal-jubnu. Apa itu bukhlu? Al-bukhlu yakni sifat kikir, kedekut. Kerana bahawasanya apabila ada perempuan itu bakhil, maka memeliharakan ia akan harta suaminya. Yang kedua, az-zahwu, yakni membesarkan diri lagi bermegah-megah. Kerana bahawasanya apabila ada perempuan itu membesarkan dirinya, maka enggan ia daripada berkata-kata dengan tiap-tiap orang dengan perkataan yang lemah lembut. Maka dengan demikian ikut terpelihara ia daripada dicemburui. Yang ketiga, al-jubnu, yakni takut. Kerana bahawasanya apabila ada perempuan itu penakut, maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu, maka tiada keluar ia daripada rumahnya, dan memeliharakan ia daripada dicemburui akan dia, kerana ia takut daripada suaminya. InsyaAllah. Macam tu tuan-tuan Muhammad. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nasihat-nasihat yang berharga dari para ulama itu. Hal yang ketiga, sunat memilih akan perempuan yang elok. Mukanya yang cantik lah. Yakni yang amat baik rupanya. Kerana dengan dia terpelihara daripada ingin kepada perempuan orang lain.
Bila seorang lelaki dia kahwin dengan perempuan yang cantik, dah cantik, so dia tak berhajatlah kepada kacau yang lain. Ini. Tapi kalau dia kahwin dengan yang tak cantik, nanti dia ada rasa, tak puas hati dan lain-lain. Mungkin pada waktu nak kahwin tu, bolehlah dia kata love blind ke, cinta tu buta ke. Ketahuilah, cinta tu syahwat, cinta sama makhluk tu syahwat. Sekarang bolehlah kita kata, tak ni Ustaz, ni cinta mati ni Ustaz, betul-betul saya cinta. Tunggulah lepas 5 tahun kahwin. Tunggulah lepas 10 tahun kahwin. Ini macam-macam. Sebab tu lelaki tu disyariatkan kahwin 4. Kerana perkara ini biar tidak berlaku kepadanya. Tetapi jangan berkahwin dengan perempuan yang baik rupanya, yang tiada ia mempunyai agama. Ni cantik. Model. Cantik Ustaz, model. Pelakon ke. Tapi tak ada agama. Kerjanya menyusahkan keluarga, menyusahkan mertua, menyusahkan mak bapak sendiri. Jangan. Lebih baik kahwin perempuan yang cantik dan ada agama. Kalau dah tak ada kecuali agama tapi tak cantik, lebih baik agama walaupun tak cantik daripada cantik tapi agamanya tak ada, tak takut Tuhan. Kena hentak cantik-cantik isteri tapi kena bentak je. Kan? Suami asyik kena herdik je. Terus ikut je. Kan? Ikut baik tak apa. Ini ikut tak baik. Ni. Bang. Rumah sebelah tu dah ada kereta baru. Saya nak kereta baru. Aduh. Mana nak cari duit ni suami. Kan? Tu bang. Tengok tu. Suami dia baik je bagi isteri dia ni. Kenapa awak tak bagi? Suami pening kepala. Sebab tu kena ada agama. Biar dia. Ini penyakit hasad dengki. Ini penyakit tamak haloba. Ini penyakit sekian-sekian dan lain-lain. Dan barang siapa berkehendak dengan berkahwin itu menghasilkan sunnah jua, atau berkehendak ia bagi menghasilkan anak, atau berkehendak ia bagi mentadbirkan rumahnya, maka iaitu memada ia berkahwin dengan perempuan yang kurang rupanya, yang mempunyai agama, lagi baik perangainya. Demikianlah dikerjakan oleh orang yang zahidin, orang yang berzuhud, dan orang yang salihin, orang yang soleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hal yang keempat, sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kahwinnya. Kerana sabda Nabi SAW, khairun nisa'i ahsanuhunna wujuhan wa arkhasuhunna muhuran. Rawahu Ibn Hibban. Artinya yang terlebih baik perempuan itu iaitu yang terlebih baik mukanya dan yang terlebih murah isi kahwinnya. Jangan mahal-mahal. Muhuran. Isi mahar itu jangan mahal-mahal. Zaman sekarang, Masya Allah. Nak kahwin habis beratus ribu. Saya nasihatkanlah yang muda-muda. Yang muda-muda. Kalau nak kahwin, jangan sampai berhutang. Berhutang yang besar lah maksudnya. Pergi bank. Sebab nak buat reception. Dekat Shangri-La, dekat hotel Mandarin Oriental.
Sebab nak buat dekat apa? Pakai tukang hias sahaja. Tukang rias sahaja. Sampai 3,000, 4,000. Cameraman. Kan, dengan ni 10,000, 20,000. Dan macam-macam. Dihabiskan untuk perkahwinan dia. Nak kahwin. Total semua habis 300,000. Dia tak ada duit. Dia budak. Muda lagi. Baru graduate, baru kerja. Si perempuan pun sama. Mereka berhutang untuk kahwin. Lepas tu bila lepas kahwin, 1 hari je nikmat semua tu. Waktu berlalu, duit dah habis. Hutang yang ada. Kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. 10 tahun. Tak dapat beli rumah. Tak dapat beli kereta. Duk bayar loan bank. Kahwin dia pasal. Jangan. Tak bijak. Kahwin biar sederhana, murah-murah. Cukup pertama sah perkahwinan tersebut. Meraihkan tetamu. Doa para tetamu. Cukup. Jangan nak eksklusif. Kena tu, kena ni. Habis beribu-ribu. Dirin wal hadirat hafizakumullah. Lebih baik daripada habiskan, daripada membazir. Duit itu dipakai. Kahwin je. Buat beli rumah, down payment rumah. At least rumah ni milik bersama. Kan contoh dia. Dapat beli kereta. Memudahkan untuk bekerja dan balik. Pergi kerja dan balik. Kalau pergi berhutang, lepas tu nak pergi naik bas. Balik naik bas. Dalam kondisi yang mungkin agak jauh. Nanti dapat anak susah, tak ada kereta. Ni yang menyebabkan bila hidup susah, gaduh sana, gaduh sini. Cerai tuan-tuan. What's the point? Habis 300,000 bercerai. Lebih baiklah kalau kita, ini untuk orang yang tak ada duit lah. Tapi kalau orang yang memang jutawan, bilion, multi-billionaire, biar dia lah dia nak buat yang wedding plan A habis 10,000 ke, 100,000 ke. Wedding plan B berpuluh-puluh ribu ke. Wedding plan C. Macam mana terserah dia lah. Tapi kalau orang yang tak ada duit ni, jangan minta lebih-lebih. Ni mertua pun sama. Ibu kepada si perempuan. Janganlah pasang hantaran. Saya tak faham lah. Tapi orang Melayu kadang 10 belalah, 9 lah, 8. Saya tak erti. Nak kira-kira. Tapi bila saya tengok tu, ya Allah, susahnya orang nak kahwinnya. Nak kahwin tu punyalah banyak proses je, ya Allah. Zaman dulu, senang nak kahwin ni. Ni khitbah tu dia kata, boleh tak aku nak meminang anak engkau? Aku berminat dengan anak engkau, nak meminang. Si mak tanya, kau nak ke dengan Polan bin Polan? Nak. Atau diam. Diam tu katanya maksudnya nak. Kan? Kalau dia kata, no way. I don't love him. Itu forget about it lah. Tapi dia diam, lagi senyum-senyum. Nak lah tu. Contoh dia. Tu nama dia khitbah. Dah bertunang. So kahwin lah. Tak lama tu. Kahwin kan? Jangan. Ni susah. Ni nak kena ni. Jangan. Jangan pula. Dia tu nak kahwin. Syaratkan si suami kena bagi hantaran. Hantaran dia rumah sebiji atas nama isteri. Dia baru kerja tuan-tuan. Lebih teruk lagi. Nak kahwin. Kan. Ini yang laki ni apalah sangat. Ustaz je misalan dia. Jangan. Nanti Allah pusing balik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tu jangan aniaya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau anak tu dah
suka cepat-cepat kahwin kan. Sebab yang paling penting hubungan kita dengan Allah SWT. Daripada kita bersekongkol untuk dia buat maksiat sebab tidak diizinkan berkahwin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Sebab tu bab mahar ni tuan-tuan dan puan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min barakatil mar'ati sur'atu tazwijiha wa sur'atu rahimiha ail wiladatu wa yusru mahriha. Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Artinya tuan-tuan dan puan, setengah daripada berkat perempuan itu iaitu segera dipersuamikan dan segera rahimnya itu, yakni kepada beranak, dan murah isi kahwinnya itu. Ni cepat kahwin sebaik-baik barakah perempuan ni, dia cepat dikahwinkan, cepat dia di rahimiha kan, yakni beranak, itu anak, dan dipermudahkan maharnya, isu isi kahwinnya. Dan adalah Rasulullah SAW berkahwin akan setengah daripada isterinya dengan isi kahwin 10 dirham serta perkakas rumahnya, iaitu 1 penggiling tepung dan 1 tempayan dan 1 bantal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menengah daripada memahalkan akan isi kahwin, serta ia berkata, ma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la zawwaja banaitihi bi aktsara min 400 dirhaman. 400 dirhamin. Artinya tiada berkahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada berkahwin ia akan segala anaknya yang perempuan dengan isi kahwin yang lebih daripada 400 dirham. Dan adalah setengah daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isi kahwin emas beratnya 1 biji kurma, dan adalah harganya itu sekira-kira 5 dirham. Dan adalah Sayyidina Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan isi kahwin 2 dirham. Kemudian maka dibawanya anak itu kepada rumah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada malam hari dan dimasukkannya akan dia ke dalam pintu rumahnya. Maka ia pergi dari situ. Kemudiannya ia datang kepada anaknya itu selepas daripada 7 hari kerana memberi salam akan dia. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, walau tazawwaja ala 10 darahimah lil-khuruji minal khilafi fala ba'sa bihi. Artinya, dan jikalau berkahwin seseorang dengan isi kahwin 10 dirham supaya keluar daripada bersahalan ulama atau khilaf ulama, maka iaitu tiada mengapa dengan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kama tukrahul mughalatatu fil mahar an jihatil mar'ati fayukrahu su'alu an maliha min jihatir rajuli fala yanbaghi an yankiha tama'an fil mal. Artinya, dan seperti makruh bermahal-mahal di dalam isi kahwin atau mahar tu, jangan jual anak. Sekarang ada istilah jual anak. Mak kepada perempuan tu bagi syarat, berat. Syarat dia tu punyalah mahal. Di dalam isi kahwin daripada pihak perempuan, maka makruh pula menanyakan daripada harta perempuan daripada pihak laki-laki.
maka jangan seyogyanya bahawa berkahwin ia kerana loba akan harta perempuan. Tak betul juga kalau si lelaki itu dia kahwin sebab nak harta si perempuan. Wish. Begini kerjanya lelaki ni. Tuan-tuan, ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hal yang kelima, tuan-tuan, sunat memilih akan perempuan yang banyak beranak. Jadi yang dia pilih tu, kita pilih yang subur. Yang ini yang banyak beranak. Yang senang nak banyak beranak. Kerana sabda Nabi SAW, alaikum bil mauludi bil waludi wal alwadud. Rawahu Abu Daud dan Nasai. Hadis imbai Imam Abu Daud dan Nasai. Artinya seyogyanya atas kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak, yang banyak berkasih akan suaminya. Kahwin perempuan yang macam tu, tuan-tuan. Ni. Hal yang keenam, sunat memilih akan perempuan yang bikr. Itu anak dara, kerana sabda Nabi SAW bagi Jabir radhiyallahu anhu ketika ia berkahwin dengan perempuan yang janda, hala bikran tulaibuha wa tulaibuki. Tulaibuha wa tulaibuka. Rawahul Bukhari dan Muslim. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, mengapa tiada engkau berkahwin akan bikr, supaya engkau bermain-main akan dia dan ia bermain-main akan dia. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita iktifakkan sekadar ini. Kita bertemu lagi pada pengajian minggu hadapan. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.